Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung peristiwa peperangan Uhud. Semalam saya dah cerita permulaannya. Jadi saya ulang balik sedikit supaya kita dapat ingat kembali apa yang berlaku. Nabi SAW telah kumpulkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in bila Nabi SAW mendapat khabar bahawa musyrikin telah datang dengan secepat yang mungkin untuk serang Al-Madinatul Munawwarah, maka Nabi SAW telah buat keputusan. Nabi SAW telah bermesyuarah dengan setiap orang apa yang perlu kita buat. Nabi SAW sendiri berpendapat bahawa kita tidak keluar daripada kota Al-Madinatul Munawwarah. Itu pandangan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengetahui bahawa bandar Madinatul Munawwarah protected, seperti mana saya sebut semalam, daripada setiap sudut, daripada kanan, kiri, depan, belakang. Allah Subhanahu Wa Taala telah dengan kuasanya telah jadikan tempat yang terselamat. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul pun bersetuju, dan dia pun berkata, Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah seorang munafik. Dia bersetuju, dia kata betul, kerana dia kata sehingga hari ini tak ada seorang musuh pun yang pernah berjaya serang Al-Madinatul Munawwarah, kerana strategiknya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan Madinah tu dikelilingi dengan gunung ganang. Begitulah gunung Uhud di belah utara, Al-Madinatul Munawwarah di belah barat utara Madinatul Munawwarah. Maka Nabi SAW juga meminta cadangan daripada pihak yang lain. Para sahabat yang senior di ketika itu, mereka mendiamkan diri kerana bila mereka dah dengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, mereka kata mungkin itulah wahyu daripada Allah, maka tidak sewajarnya bagi kita untuk memberi cadangan selepas Nabi telah memberikan cadangan, sedangkan Nabi meminta. Maka yang muda-muda pula mereka kata, kenapa tidak kita keluar pergi perang mereka, kita memerangi mereka daripada kota Madinah, kita buat persiapan, angkat senjata dan kita keluar perang mereka. Nabi SAW bila lihat cadangan demi cadangan daripada generasi muda ketika itu yang bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mesyuarat dilaksanakan mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya setiap cadangan yang datang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW melihat kebanyakan mereka memberi cadangan untuk keluar pergi perang, maka Nabi telah buat keputusan, walaupun cadangan dan pandangan Nabi SAW pada awal untuk tidak keluar kerana begitu strategi. Jadi bila mereka serang, seperti mana saya sebut, Abdullah bin Ubay bin Salul kata tak pernah lagi musuh pernah serang Madinah dan menang. Ini memang tak boleh, tak akan jadi kerana begitu strateginya. Dan mereka tahu lorong-lorong kan, dan wanita pun boleh membantu mereka, seperti melontarkan batu sebagainya. Orang Yahudi seperti mana mereka pernah cuba untuk membunuh Nabi SAW dengan nak melontarkan batu daripada kubu mereka, Banu Nadir. Kisah ni pun saya akan cerita insya-Allah selepas ni, selepas kita habis Uhud. Minta kongsi lagi supaya ramai lagi dapat bersama dengan kita. Saya akan berhenti sebelum lunch insya-Allah, sama-sama kita pergi lunch. Sebelum tu kita dengar sedikit kisah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mana ada yang menyertai peperangan Uhud tak sempat mandi wajib kan. Hanzalah Rasilul Malaikah. Nanti kita dengar cerita dia. Maka Nabi SAW telah buat ketetapan mengikut semangat yang dilihat, dan kebanyakan mereka ni yang memberi cadangan ni, kerana mereka Badar pun mereka tak dapat pergi atas alasan umur dan sebagainya, maka mereka memang benar-benar kata kami nak pergi juga peperangan ini, keluar. Maka Nabi SAW pun telah pulang kan. Bila Nabi SAW mula buat persiapan untuk pergi perang, maka Nabi keluar sahaja, para sahabat yang mana yang senior, mereka mula marah para sahabat yang generasi muda ni, sebab apa kamu tekan Rasulullah SAW untuk keluar dan kita keluar, sedangkan kamu tahu pandangan Rasulullah SAW untuk kita menetap di Madinatul Munawwarah. Maka mereka pun mula rasa bersalah. Tengok, lihat para sahabat yang senior ni, depan Nabi mereka tak bergaduh.
Mereka tak tegur pun dan mereka diamkan diri walaupun mereka boleh kerana mereka menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak nak meninggikan suara mereka seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi mereka tak nak tinggikan suara mereka. Maka mereka pun pakat pergi jumpa Rasulullah lagi sekali, ya Rasulullah, kami rasa cadangan tuan yang lebih tepat untuk tidak keluar, sebaliknya berada dalam kota Madinah dan kita lebih selamat di sini. Dan begitulah mengikut Abdullah bin Ubay yang seorang munafik ni, tapi dia ni memang warrior, dia pandai dalam taktik peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Nabi dah mula pakai pakaian perang, dah pakai topi kan, topi yang dibuat daripada rantai-rantai kan. Dia ada dia punya gelang-gelang tu. Dia bukan seperti zaman kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ma yang bagi, tak boleh bagi seorang nabi selepas dia telah pakai pakaian perang kemudian dia buka kecuali dia telah selesaikan peperangan itu hinggalah selesai, menang ataupun kalah, tapi selesai peperangan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari Jumaat, selepas mereka mendirikan solat Jumaat, mereka telah keluar daripada jalan dalam, mereka tak guna jalan yang utama. Medan Uhud ni daripada Madinatul Munawwarah dekat saja. Kalau jalan kaki pun dalam setengah jam lebih kurang. Dia tak jauh. Memang tak jauh dan berdekatan dengan Al-Madinatul Munawwarah, di mana jalan kaki pun dalam setengah jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah wahyukan Nabi pilih tempat tu dengan keputusan yang dibuat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tadi kan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata, maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kan, mereka dah mula berselisih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya sebut semalam, Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahawa dengan perantaraan peperangan Uhud ni, Allah Subhanahu liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib, Allah nak pisahkan orang Islam dengan munafik, maka barulah ternyata akan kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum bermulanya peperangan Uhud ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar, maka berlakulah perselisihan. Munafik kata, Abdullah bin Ubay bin Salul kata, kami buat apa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia tak dengar cakap kami pun kan. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah kan. Supaya Allah Subhanahu wa taala nak tahu siapa yang munafik. Waliya'lamallahu alladhina nafaqu kan, supaya Allah nak tahu, nak bagi tahu kamu juga siapa munafik. Maka dia kata, Rasulullah tak dengar cakap kami, berapa kami nak ikut Rasulullah. Kemudian bila mereka tak apalah, ini keputusan, jomlah waqila lahum ta'alu, mereka kata kan, qatilu fi sabilillah ya widfa'u, marilah berperang dengan kami ataupun kurang-kurangnya defend lah bagi pihak kami. Maka dia kata, kami tak rasa pun akan berlaku peperangan ni, alasan saja. Mereka kata, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu, kami lebih mengetahui. Kalau kami benar-benar yakin kata akan ada peperangan, dah lama kami ikut kami. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan peristiwa ini di mana mereka dalam Quran, mereka telah mufaraqah, mereka telah tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 300 orang. Yang ada sekarang ni lebih kurang 700 orang. Ketika itu di seluruh dunia orang lelaki umat Islam hanya lebih kurang, dalam ahli sejarah kata antara 700 hingga 1000 tu memang total, dan kesemuanya keluar untuk peperangan Uhud, kesemuanya keluar. Orang munafik ni mereka telah mufaraqah dan tinggal. Bila mereka mufaraqah, para sahabat pula kan dah mula bertengkar sama ada kita sekarang ni patut perang dengan dia orang ni dulu kan, dengan munafik ni. Dah tahu dah kata mereka ni memang benar-benar terang-terangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita perang dulu ke ataupun kita teruskan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Maka Allah turunkan ayat kata jangan. Fatafshala kan, antafshala kan, jangan. Tak perlu. Jangan kamu berselisih antara kamu pula untuk munafik tu kan. Wallahu waliyuhuma. Allah Subhanahu wa taala kan. Ini berlaku kepada kaum, ada dua lagi kaum ketika itu bila mereka melihat siapa ni Abdullah bin Ubay bin Salul lari, maka mereka tu pun telah macam dah mula lemah semangat. Mereka kata
Ini dia orang ni pun dah tinggal, dah pergi dah kan. Sepatutnya kami pergi ke, kami pun cabut kan. Mereka pun dah mula ragu-ragu dah sekarang ni. Maka mereka, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, dan mereka, Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kamu apa kamu nak pergi tinggalkan, bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Seperti mana saya sebut tadi, orang Islam pun masa tu dah mula berselisih sama ada perlu ke kami keluar pergi perang dengan mereka ataupun kami teruskan. Baiklah. Maka bila mereka sampai mereka ikut jalan dalam dan mereka lalui kebun-kebun kurma. Dalam perjalanan mereka melalui satu kebun kurma yang mana ada seorang tua, dia ni pun geng Abdullah bin Ubay bin Salul, dia buta. Walau buta pun dia menjerit kata kan, jangan lalu kebun aku tak benarkan. Dan ini aku tak izinkan. Dan dia mula lontar dengan batu, kayu, dia ambil baling ke mana yang dia boleh baling. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, biarlah dia kan. Dia buta mata, amal qulub wal absar, maksudnya mata pun buta, hati pun dia buta. Tinggalkan dia lah. Para sahabat nak mula menentang dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata biarkan dia, tak perlu. Baiklah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai ke medan peperangan Uhud. Sebelum sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan semua. Dan dalam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri hidayah dan beri segala panduan yang perlu. Dan ketika itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mula tengok ada tak sahabat yang berusia bawah usia yang Nabi suruh pulang. Salah seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pulang adalah Ibnu Umar radhiyallahu an, yang mana dia telah menyertai peperangan Khandaq selepas itu kan. Ketika ini dia berumur 14 tahun dan dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar, Nabi kata pulang. Mereka begitu semangat. Usamah bin Zaid masa tu kan dia umur 11 tahun saja, dia pun semangat datang untuk berjihad. Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Arqam, mereka ni semua datang bersama-sama tentera Islam kan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta mereka pulang, kata dah balik kamu. Kerana kamu bawah usia. Bayangkan kita budak 11 tahun zaman kita ni tahu apa kan, budak 14 tahun tahu apa, mereka keluar untuk pergi perang dengan semangatnya. Tapi ada juga yang dapat izin daripada Nabi. Salah seorang Rafi' bin Khadij, dia umur 14 tahun, dia mula merayu, ya Rasulullah, dia kata saya pandai memanah ya Rasulullah, bagi izinkan saya. Maka kaum dia pun kan, orang keluarga dia pun mula beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, dia begitu berkeinginan untuk perang, izinkanlah dia untuk menyertai kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah izin. Bila dia diberi izin, seorang kawan dia pula, Samurah bin Jundub, dia kata kalau dia diberi izin, kenapa bukan aku? Sedangkan aku pernah kalahkan dia dalam gusti, dia kata. Aku lagi kuat, kata kenapa bukan aku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah benarkan dia juga. Maka dua mereka ni walaupun bawah umur ketika itu 14 tahun, 13 tahun, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benarkan mereka atas kepakaran mereka. Bayangkan semangat mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang satu perkara yang luar biasa. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana saya sebutkan, kedudukan medan Uhud tu kan, dia dah protected dengan gunung kanan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil satu penjuru, dan depan tu musuh akan datang daripada sini. Depan tu gunung yang kita panggil dulu Jabal Al-Ainain, sekarang ni Jabal Rimah tu, diletak, Nabi telah letak pemanah-pemanah, 50 pemanah yang paling handal, yang paling hebat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah letak mereka ni supaya mereka dapat panah, dan mereka, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak hadis yang diriwayatkan berkenaan mereka ni, Nabi beri arahan kepada mereka seolah-olah Nabi seorang pemanah yang paling handal. Bayangkan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada mereka, jangan daripada kamu seseorang pun yang lalai daripada kuda-kuda mereka datang kecuali kamu panah. Kerana bila kamu panah kuda ni bukan manusia kan, bila dia nampak panah dia akan lari, dia tak akan maju ke depan kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata,
duduk di atas Jabal Al-Ainain tu yang dibeli Jabal Ramah tu, jangan kamu turun walaupun kamu nampak mayat-mayat kami dimakan burung-burung. Jangan turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang. Jangan kamu turun sehingga aku berikan amaran yang jelas, walaupun kamu nampak mayat-mayat kami dimakan burung-burung. Jangan kamu gerak daripada situ. Dan arahan yang sama, yang mana apa yang actually berlaku yang saya akan cerita, Nabi sebut perkara tu. Nabi kata, jangan kamu lalai ataupun turun sehingga musuh pusing daripada belakang gunung Uhud dan datang serang orang Islam. Lihat di sini ya. Satu adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menetapkan kedudukan yang betul, di mana nak letak pemanah, di mana nak letak apa ruang yang ada tu lebih kurang, ahli sejarah kata dalam 300 meter saja. Jadi bila mereka dah berdiri dalam saf, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa, dalam saf, maka musuh dah lemah dah, tak boleh nak attack dah. Dan begitu nampak padat dan kuat. Sebab tu kata kelebihan saf. Bila mereka berdiri dalam saf dan menakutkan musuh, walaupun mereka 3,000 orang nak lawan dengan tak sampai 1,000 orang. Saya nak sebut tadi, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah, kata ini letakkan kedudukan ini dan itu, tetapkan pemanah di Jamal Ramah dan sebagainya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sini ada ketentuan Allah juga, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak sesuatu berlaku dan itu berlaku demi kebaikan Islam dan umat Islam. Dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan Allah mengatasi segala-galanya, kan? Siapa yang boleh, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan siapa yang boleh lawan dengan kudrat Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah tentukan sebaliknya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ungkit, kata kalaulah korang kan nanti kita dengar, Nabi tak pernah ungkit kata kalaulah korang tak buat seperti ini, kamu tak turun awal, maka nescaya kita dah menang. Nabi tak pernah, sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut kata kenapa buat macam ni, kalau kamu tak buat macam ni maka tak jadilah seperti ini. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sesekali sebut seperti itu, kerana itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Yamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Allah dah tahu dah peperangan Uhud ni apa yang akan berlaku dan bagaimana, kan? Semua Allah cerita dalam Quran. Wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian akan panggil mereka balik, musuh-musuh, kan? Itu semua Allah Subhanahu Wa Taala cerita, kerana itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Maka Nabi SAW telah sediakan medan peperangan, telah susun pemanah-pemanah dan telah beri arahan kepada mereka untuk tidak bergerak daripada situ. Dan Nabi SAW pada hari seterusnya, pada hari Sabtu dalam bulan Syawal, Nabi SAW telah kumpulkan semua. Dan Nabi SAW mula memberi semangat kepada tentera Islam. Salah satu semangat yang Nabi SAW nak berikan, Nabi keluarkan pedang Nabi. Nabi kata, siapa yang nak perang dengan pedang aku ini? Pedang Nabi SAW. Maka ramai sahabat yang minta. Umar radhiyallahu anhu minta, Zubair bin Awam minta, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak berikan. Kemudian Nabi tanya soalan, siapa yang boleh tunaikan hak dia? Maka Abu Dujanah tanya, ya Rasulullah, apakah hak dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, sehingga pedang ni patah, kamu tak boleh patah. Maksudnya kamu kena serang berterusan. Maka Abu Dujanah kata, izan bagilah kepada saya akan tunaikan hak tersebut. Maka Abu Dujanah dikatakan dia ada satu serban warna merah yang dia akan pakai pada ketika peperangan supaya menunjukkan lambang peperangan. Dia mula pakai serban merah tu dan dia mula bergerak kanan ke kiri bagi orang Quraisy yang duduk di sebelah sana nampak dia. Sebab dia dapat pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bangga dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jalan seperti bongkak seperti itu tidak dibenarkan, yaghdibuhullah, kecuali dalam peperangan. Maka Zubair bin Awam kata, dia kata aku dah mula rasa jealous, kan, sedangkan aku sepupu Nabi pun Nabi tak berikan kepada aku pedang, Nabi berikan kepada Abu Dujanah. Dia kata aku nak tengok juga apa Abu Dujanah kelebihan dia. Maka bila mereka maju ke depan dalam medan peperangan, kata Zubair bin Awam kata, aku letak tumpuan aku kepada Abu Dujanah dan aku lihat subhanallah, Abu Dujanah
tidak sedikit pun undur ke belakang, tidak sedikit pun maju ke depan kecuali dia pancung satu demi satu kepala kan. Dia terus maju ke depan sehingga dia melihat, Zubair bin Awam kata, aku lihat satu orang Quraisy yang banyak mereka ni menghina orang Islam, dan aku dalam hati aku timbul perasaan kalaulah alangkah baiknya dia berhadapan dengan Abu Dujanah supaya Abu Dujanah dapat penggal kepala dia, maka itu pun dia lihat kata Abu Dujanah telah penggal kepala dia. Subhanallah. Itu, dan dalam masa bila mula peperangan dalam masa yang singkat kan, sebelum tu seperti mana yang saya sebut, berlaku mubarazah. Setiap peperangan ni mereka akan ada one by one fight dulu. Sebelum tentera dengan tentera berhadapan, mereka akan ada one by one. Di sebelum one by one tu kan, mubarazah ni, Abu Sufyan telah hantar Talhah bin Abi Talhah kan, bukan yang Talhah Abu Talhah yang pelihara Rasulullah, bukan ni, Talhah bin Abi Talhah daripada Quraisy. Ali kata, engkau pergilah kan, kau pergilah. Sebelum tu lagi orang Abu Sufyan telah hantar wakil Quraisy untuk pergi berhadapan dengan orang Islam dan bagi tahu kepada orang Islam, kata, tengok, dia kata, kami sebenarnya tak ada apa-apa musuh dengan orang Ansar pun. Dia kata, orang Ansar baliklah, dia kata. Kami sekarang ni, hari ni peperangan kami dengan sepupu-sepupu kami, iaitu dengan Muhajirin. Dia kata, yang lain boleh balik. Orang Ansar dengar, orang Ansar memang marah dan literally dikatakan mereka telah memaki hamun orang Quraisy ketika itu. Kata, kamu sangka kami ni penakut ataupun kami ni seorang yang mungkiri janji yang akan tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ini dan kami akan pulang? Tidak sesekali. Mereka telah begitu. Kalaulah apa yang Quraisy fikir, kalaulah Ansar tinggalkan Muhajirin pergi, yang baki tinggal berapa saja Muhajirin dalam 100 orang saja. Yang lain semua Ansar, maka lemahlah mereka, mudahlah mereka nak tewaskan 3,000, mana 100 orang. Kan, 3,000 orang, mudahlah. Tapi orang Ansar kata tak. Maka bila wakil tu kembali, seorang daripada Abu Sufyan ni, dia daripada kabilah Aus kan. Dia ni dah lari ke Makkahul Mukarramah selepas sebelum peperangan Badar lagi, dia dah lari dah sebab dia tak nak beriman. Dia kawan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata ketika ini dia lari ke Madinah, ke Makkah daripada Madinah sebelum peperangan Badar, dan sekarang ni dia kembali dengan mereka pula untuk serang orang Islam. Nauzubillah. Nama dia Abu Amir Ar-Rahib. Maksudnya dia adalah seorang padri mereka lah. Dia dihormati ketika itu. Maka dia kata kat Abu Sufyan, biar aku cakap dengan kaum aku lah. Aku cakap dia orang faham kan dengan Ansar ni. Bila dia datang, dia kata kan, Abu Amir Ar-Rahib ni ayah kepada siapa? Ayah kepada salah seorang syahid, Hanzalah. Salah seorang syahid, Hanzalah, Rasulul Malaikah, yang malaikat yang beri mandi kepada Hanzalah tu. Dia datang kepada Ansar, dia kata, dia baru nak mula cakap, dia kata, ni aku daripada jauh, mana nampak muka daripada, dia kata, aku Abu Amir Ar-Rahib. Terus orang Ansar kata, engkau bukan Abu Amir Ar-Rahib, kamu Abu Amir Al-Fasik. Kita pergi daripada sini, kami tak nak pun bercakap-cakap apa-apa dengan kamu. Pergi daripada sini kamu, semoga Allah melaknati kamu. Dan kamu telah pergi ke kota Makkah daripada Madinah, larikan diri, sekarang kamu datang untuk serang kami. Pergi, dia kata. Maka dia pun terkejut. Kata, apa dah jadi? Dia balik bagi tahu kepada Abu Sufyan, kata, kaum aku ni dah gila dah, kata sebenarnya. Dah gila dah dia orang ni. Sampai boleh cakap macam tu kan. Sedangkan dia pun tak sangka, kata, iman yang kuat di antara mereka sehingga mereka dah tidak mengutamakan perkauman lagi. Itulah perbezaan jahiliyah dengan orang beriman. Mereka tidak sesekali beri keutamaan, beri keagungan kepada kaum mereka, tetapi kepada Islam sendiri. Kepada Islam sendiri. Kita akan lihat dalam sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, semangat mereka adalah semangat Islam dan mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada kaum mereka, bukan kepada pembesar mereka. Anak dia lah salah seorang yang para malaikat yang mandikan dia kan. Bila Hanzalah radhiyallahu an gugur dalam peperangan Uhud, syahid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak para malaikat memberi mandi kepada dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sebab apa, maka diceritakan, kata dia baru kahwin, jadi bila dapat panggilan untuk peperangan dia terus keluar. Dia tak sempat mandi wajib. Maka para malaikat dalam penghormatan kepada dia telah memberi mandi kepada Hanzalah ni.
Dalam peperangan Uhud ni, kaum wanita pun dia orang bawa daripada Quraisy ada 12 orang kan. Hind pun datang isteri kepada Abu Sufyan. Tugas mereka adalah untuk bantu, dan lebih daripada itu mereka ni menyanyi kan. Kata kalau kamu balik dengan kemenangan, kami akan sambut kamu dan beri layanan yang baik. Kalau kamu tewas, ni nak bagi semangat ni lah kan. Nanti kita dengar bila Abu Dujanah sampai ke serangan demi serangan sampai ke penghujung medan Uhud tu, dia nampak ada seorang yang sedang memberi semangat kepada tentera Quraisy dengan macam-macam kata-kata semangat yang diberikan. Maka dia kata, aku keluarkan, aku angkat, aku hayunkan pedang aku untuk penggal kepala dia. Maka aku terdengar suara perempuan rupanya Hind. Maka aku telah lepaskan dia kerana dia minta, lepaskanlah aku. Dia mula menangis. Bendera pula seperti mana saya bagi tahu semalam, tentera yang dipimpin oleh Quraisy ni, Abu Sufyan ketua dia, di kanan dia, orang kanan dia adalah Khalid bin Walid, dan di kiri adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Yang memegang bendera mereka ni adalah Banu Abdiddar, yang mana dalam peperangan Badar pun mereka pegang. Maka sebelum perang bermula, Abu Sufyan pergi jumpa dia orang ni, kata, korang betul ke kan layak memegang bendera ni kan? Dekat perang Badar pun kadang korang lah kami kalah. Korang telah jatuh bendera kami dan menyebabkan, basically dia salahkan dia orang, dia blame totally, dia salahkan mereka 100%. Maka dia kata, kalau korang tak boleh nak tunaikan hak bendera ni, kau bagi je lah kepada orang lain. Maka dia sengaja nak bakar semangat mereka supaya Banu Abdiddar. Maka diceritakan dalam peperangan Badar ni, dalam peperangan Uhud ni, satu demi satu mereka ni ditewaskan kan. Yang menewaskan mereka Abu Dujana, Ali bin Abi Talib dan Hamzah. Mereka seorang demi seorang telah telah jatuhkan bendera mereka ni. Peperangan Uhud ni kisah dia sebab dia begitu terpisah kerana berlaku sesuatu yang tidak disangkakan. Maka peristiwa ini tidaklah tersusun begitu dalam kitab-kitab tarikh seperti Ibn Ishaq, Al-Bidayah wan Nihayah dan lain-lain. Ibn Katsir, kecuali kita kena ambil sedikit demi sedikit lah di sana dan di sini. Tapi walau bagaimanapun kita boleh cantumkan kisah tu. Seorang demi seorang telah gugur kan. Nanti kita cerita tentang siapa yang pemegang panji Islam ataupun bendera Islam. Mus'ab bin Umair, nanti kita akan cerita tentang beliau juga. Allahu Akbar. Jadi berlakulah peperangan Uhud ni pada tahun ketiga Hijrah, di mana mereka berhadapan dengan musuh yang besar yang datang dengan penuh semangat. Kata, kali ini memang kami akan tewaskan mereka. Dengan persiapan selama setahun, dengan belanja yang begitu besar, bantuan oleh banu-banu lain seperti saya sebut semalam. Tapi apa yang berlaku, insya-Allah malam ni saya akan sambung. Dah sampai waktu makan, kita boleh berhenti. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita belajar daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dapat memberi semangat kepada kita dalam kehidupan kita. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Sebenarnya semua kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, satu kisah-kisah dulu yang Allah ceritakan kepada Nabi, satu kisah-kisah yang berlaku di zaman sahabat seperti saya sebut. Peperangan Uhud ni Allah cerita dalam Quran, dalam surah Ali Imran, dalam surah Nisa, Allah cerita dengan detail untuk memberi kekuatan kepada kita. Sebab tu kita kena baca supaya kita tahu bagaimana mereka bersemangat untuk litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk tinggikan kalimah Allah, supaya kita juga bersemangat dalam mengagungkan, dalam mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan datang dengan terhidang kepada kita, kecuali dengan mereka yang telah berikan nyawa. Bayangkan sahabat seperti Hanzalah yang mana baru kahwin, terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berikan mandi wajib kepada Hanzalah radhiyallahu an. Dan begitu juga kita akan dengar tentang Hamzah, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia dibunuh kan. Seorang yang berani, yang gagah, yang berani dalam pandai peperangan, dalam perang, tapi akhirnya dibunuh dengan penipuan, dan bagaimana mereka telah menghina. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah muliakan
segala para syuhada ni Allah Subhanahu Wa Taala telah muliakan mereka walaupun mereka mati. Allah kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan insya-Allah saya akan bacakan ayat-ayat daripada surah Ali Imran dan An-Nisa berkenaan dengan peperangan Uhud ni. Selepas kita komplitkan, saya cuba akan baca ayat-ayat yang Allah turunkan cerita kepada kita dengan detail berkenaan dengan peperangan Uhud ni. Baru interval, insya-Allah kita akan sambung. Kalau boleh next sesi ni saya nak habiskan supaya kita dapat satu gambaran apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Saya tak nak cepat-cepat kerana banyak perkara akan tertinggal pula kalau saya cepat-cepat. Saya akan ambil masa mungkin malam ni saya akan sambung dan kita nak dengar detail lagi apa yang berlaku, siapa yang tergugur dalam peperangan ini dan apa tindakan selanjutnya, bagaimana Khalid bin Walid datang dengan tentera kemudiannya, daripada mana dia serang dan bagaimana Nabi SAW bertindak ke atas itu, apakah yang dibuat oleh orang Islam, adakah itu dinamakan ketidaktaatan kepada baginda SAW dan sebagainya. Kita akan sambung insya-Allah. Itu sahaja untuk pagi ini. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.